Assalamualaikum Haji Zul, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tauhid, sihat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Terima kasih Encik Tauhid kerana memberi laluan kepada kami. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Encik Tauhid. Sama Puan Aida. Cikgu Badrul, kat kereta ke tu? Baik, sihat. Alhamdulillah. Masa saya dapat join. Dah sampai sekolah ke belum tu? On the way lagi. Berhenti tepi jalan. Assalamualaikum dan selamat datang diucapkan kepada Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor, barisan pegawai-pegawai PD dan juga barisan guru penolong kanan, guru besar SK Jeram Batu 20 dan rakan-rakan guru sekalian. Kita akan mulakan perkongsian ilmu kita. Lebih kurang tak sampai 2 minit lagi kita bagi peluang rakan-rakan lain yang jika ada yang masih lagi mencuba untuk masuk, dan ikut skrin saya sekarang ada lebih kurang 67 orang peserta pada pagi ini, insyaAllah. Baik, kita akan bagi peluang. Selamat datang lagi sekali kepada semua cikgu-cikgu, guru-guru penolong kanan, guru besar, pegawai-pegawai PPD sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat pagi. Yang berbahagia Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang dihormati Tuan Haji Zulkifli bin Ismail, Pegawai Pendidikan Khas Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang dihormati Puan Rosliza binti Rosli, Pegawai Pendidikan Khas Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang berusaha Encik Ahmad Badrul Amin bin Muhammad Saibani, Guru Besar SK Jeram Batu 20. Yang berusaha Puan Nur Haida binti Ismail, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas SK Jeram Batu 20. Seterusnya yang dikasihi barisan Guru Penolong Kanan, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, Penyelaras Pendidikan Khas, guru serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi ini, Jumaat yang berkah, kita dapat sama-sama berkumpul walaupun tidak bersua muka dan secara maya dengan norma yang baru ni. InsyaAllah kita akan sama-sama
mengikuti satu majlis ilmu ataupun perkongsian. Dan sekali lagi selamat datang diucapkan kepada semua tetamu yang hadir pada hari ini. Ya, hari ini kita akan sama-sama mendengar teknik penyampaian PDPR. Mungkin ada teknik-teknik yang baru ataupun yang lebih menarik bagi menambah baik penyampaian kita kepada anak murid. InsyaAllah hari ini kita akan mendengar perkongsian daripada dua orang guru yang hebat dan kreatif. Ya, boleh saya katakan guru yang hebat dan kreatif lah daripada SK Jeram Batu 20 PPKI, iaitu yang pertama Cikgu Nur Aini binti Abdul Khalif dan juga Ustazah Nur Liana binti Rosli. Tanpa membuang masa lagi, bagi memberkati majlis kita pada pagi Jumaat ini, sukacita majlis mempersilakan Cikgu Rafi bin Rosli untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jamil kubur minal muslimin wal muslimat. Syai'ulillahimul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقالوا ربكم ادعوني أستجب لكم آمين 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 يا رحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نجحنا من الامتحان في الدنيا والآخرة اللهم نجينا من الامتحان في الدنيا والآخرة ya Allah ya Tuhan kami memohon agar pertemuan majlis pada hari ini dianugerahkan hidayah dan taufik agar urusan harian kami berjalan dengan lancar beroleh kejayaan dan keberkatan. Ya Allah, kami dipertanggungjawab dengan amanah yang berat, maka anugerahkanlah kepada kami keupayaan dan kemampuan untuk melaksanakan amanah dengan tersebut. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah majlis ini sentiasa mendapat petunjuk ke jalan yang diridai, serta hindarkanlah hati-hati kami dari sifat-sifat buruk yang boleh merosakkan keharmonian dan perpaduan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Rafi atas kesudian beliau membacakan doa. InsyaAllah semoga majlis kita pada pagi ini lebih diberkati dan apa yang disampaikan insyaAllah dapat dimanfaatkan buat semua. Okey, tanpa membuang masa lagi, untuk seterusnya majlis menjemput yang berusaha Tuan Guru Besar SK Jeram Batu 20 Encik Ahmad Badrul Amin bin Muhammad Saibani untuk memberikan sedikit sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Hairuddin sebagai MC pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang dihormati Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan PPD, Situ Pembelajaran, Tun Haji Zulkifli dari unit PPKI, Puan Rosliza, unit PPKI, PPD Kuala Selangor,
guru-guru penuh kanan SK Jeram Batu 20 yang turut serta dengan kita pada pagi ini. Guru-guru SK Jeram Batu 20, jemputan-jemputan dari PPKI kalau tak silap saya pada pagi ini juga turut serta untuk sama-sama mengikuti perkongsian ilmu yang kita jalankan pada pagi ini. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam program kita untuk siri 1 ni. Okey. Sebenarnya hari ini kita dah berkongsi ilmu tentang kaedah-kaedah dan teknik-teknik PDPR yang mungkin berguna kepada kita semasa kita menjalankan PDPR sekarang ini. Okey, kita walaupun masuk cuti, kita gunakan masa ini untuk sama-sama mempelbagaikan kaedah PDPR. Semoga dengan usaha kita ni murid-murid kita akan mendapat pelbagai kaedah yang menyeronokkan ketika mengikuti PDPR. Okey, untuk makluman semua, saya ini dalam kereta on the way ke Kuala Selangor untuk keluarkan duit dari Maybank. Minta maaf, saya mungkin tak dapat nak ikut sepenuhnya program ni, tapi saya doakan supaya semuanya sukses. Minta pada penceramah kita boleh terangkan secara slow and steady, jangan laju-laju sangat. Kita ni semuanya dah berusia, yang akan bagi ceramah orang muda-muda. Takut nanti mereka naik kereta api, kita naik motor je, tak terkejar nanti. Jadi mohon, mohon kita sama-sama dengar. Mungkin apa yang akan kita sampaikan pada pagi ni kita dah tahu, tapi mungkin ada lagi yang belum tahu. Jadi kepada mereka yang dah tahu tu, kita kongsi-kongsi jugalah. Nanti kalau ada soal jawab, kita boleh tambah sikit, kita perbaiki, kita tambah baik sikit. Okay? Kepada yang belum tahu, insyaAllah kaedah ni akan membantu kita dalam menjalani PDPR yang akan datang. Sepatutnya hari ini kita ada 3 orang penceramah. Okey, seorang lagi Puan Azura. Tapi manakala Puan Azura hari ini ada temu janji untuk vaksin. Jadi beliau tak dapat nak ikut serta, jadi kita tampilkan 2 orang sajalah. Jadi selamat berkursus untuk pagi ini. Terima kasih kerana join. Terima kasih kepada tim PPKI yang mengetuai program hari ini. Akan datang kita minta unit lain pula. Okay, handle program-program sebegini. Kepada Encik Tauhid, terima kasih kerana dapat join. Saya tak sangka Encik Tauhid ada pada begini. Terima kasih banyak-banyak. Kehadiran Encik Tauhid sebenarnya amat dihargai. Maknanya walaupun kita buat bukan program besar, PPD sanggup nak join, alhamdulillah sangat. Encik Tauhid, terima kasih kerana dapat join. Jizul sekali, Puan Rosliza. Terima kasih banyak-banyak. Itu saja setakat ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru Besar atas ucapan sebentar itu tadi. Seterusnya, majlis berbesar hati untuk mempersilakan yang berbahagia Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor, Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Khairuddin yang mengacarakan majlis kita pada pagi ini, dan yang berusaha Cikgu Badrul Amin selaku Guru Besar SK Jeram Batu 20, Tuan Haji Zulkifli dan Puan Rosliza selaku Pegawai PPD Unit Pendidikan Khas Daerah Kuala Selangor, Barisan Pentadbir SK Jeram Batu 20, Barisan Penolong Kanan dan Penyelaras PPKI Daerah Kuala Selangor, dan terutamanya ucapan terima kasih kepada Cikgu Nuraini Abdul Khalif, iaitu yang akan menyampaikan teknik YouTube, Cik Ustazah Nurliana binti Rosli dengan teknik TikTok, dan seluruh warga Jeram Batu 20, guru-guru PPKI Daerah Kuala Selangor yang bersiaran secara bersama-sama dengan kita pada pagi ini.
Pertamanya bagi pihak PPD Kuala Selangor mengucapkan syabas dan tahniah kepada PPKI Jeram Batu 20 bersama-sama dengan pegawai PPD Kuala Selangor berkongsi amalan terbaik yang kita kongsikan untuk daerah sebagai satu perkongsian pertambahan ilmu untuk kita meningkatkan kualiti diri kita dulu. Ya. Selepas kita meningkatkan kualiti diri kita, barulah kita pergi kepada kesannya dan hasilnya adalah kepada kemenjadian anak-anak murid kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam keadaan pandemik, ya, PKP, ya, semua terkesan. Ya. Guru-guru di arus perdana terkesan, ya, bila melaksanakan PDPR, ya, masalah murid tiada, ya, tidak ada respon, masalah tiada peranti dan sebagainya. Itu di arus perdana. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan, ya, guru-guru di pendidikan khas ini sudah tentulah mengalami kesan yang lebih, ya, sebab anak-anak istimewa ini, ya, sangat memerlukan bimbingan secara bersemuka, ya, kerana tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk mengawal tingkah laku pembelajaran murid, dapat terus membuat pemerhatian kepada perkembangan murid. Ya. Ini adalah cabaran kita pada masa ini. Jadi untuk itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak meringankan cabaran kita, nak meringankan bebanan kita, ya. Salah satu daripadanya adalah kita berbincang secara kolektif seperti pagi ini. Kita berkongsi amalan-amalan terbaik, ya, supaya memberi idea kepada rakan-rakan kita untuk perkara-perkara yang kita boleh kongsikan, yang kita boleh sesuaikan kepada sekolah-sekolah kita. Itu pertama. Dan keduanya juga, hari ini kita belajar daripada SK Jeram Batu 20 berkaitan dengan teknik YouTube dan teknik TikTok. Mungkin selepas ini kita akan belajar pula SK Jeram Batu 20, belajar juga dengan rakan sekolah lain dengan kaedah-kaedah yang berbeza atau perkongsian pengurusan-pengurusan digital yang berbeza untuk kita membangunkan keupayaan diri kita, untuk kita kongsikan meringankan kesukaran kita dalam menghadapi pengajaran dan pembelajaran di rumah ini. So untuk menghadapi cabaran, ya, dan beban tugas ini, kita memerlukan satu teamwork yang kuat, ya. Satu hubungan yang akrab sesama kita untuk membina. Maksudnya sekolah tak bolehlah nak bergerak sendiri-sendiri, ya. Apa yang sekolah buat kena kongsi dengan sekolah lain, sebab mungkin pada kita rasa benda itu biasa, pada rakan kita oh ini adalah sesuatu perkara yang baru. Jadi ini pentingnya, ya, dan itulah peranan penyelaras PPKI di peringkat PPD menghubungkan perkongsian-perkongsian ilmu dalam bentuk daerah kita, acuan kita ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah, ya. Sepanjang pandemik ini saya juga dimaklumkan dan saya juga melihat beberapa gambar, ya, cikgu-cikgu kita berupaya melaksanakan pembelajaran secara online, ya, secara Google Meet, ya, kepada murid-murid PPKI ini. Sudah tentulah ini satu cabaran, ya, bagaimana nak menyesuaikan murid-murid PPKI ini, ya, melaksanakan pembelajaran secara Google Meet. Perkara pertama yang saya percaya tuan-tuan dan puan-puan mesti lakukan ialah engagement dengan ibu bapa. Ya. Hubungan dengan ibu bapa sangat penting sebab keadaan murid-murid kita berada di rumah. So murid PPKI ini perlu ada yang membantunya dalam pembelajaran. Sudah pastilah kalau kita mengajar murid PPKI ini akan jadi lebih mudah kalau ibu bapanya yang di rumah itu ada di sisinya, saling membantu menyampaikan hasrat yang telah disampaikan oleh guru bagi memudahkan aktiviti dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jadi sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan, ya, kerap menghubungi ibu bapa, bertanya perkembangan anak-anak, memberikan cadangan pembelajaran yang ingin dilaksanakan, harap respon daripada ibu bapa. Dan perkara ini telah dilakukan, bukan saya sebut perkara yang baru, ya. Banyak sekolah di daerah telah melakukan perkara yang ini, ya. So perkara-perkara hubungan ibu bapa, ya, bagaimana untuk melaksanakan Meet, macam mana masalah kekangan ibu bapa, bagaimana masalah peranti. Kadang-kadang perantinya okey, ada, tapi masalahnya pada waktu pagi, pada waktu siang, ibu bapa bekerja. Jadi untuk bantuan daripada ibu bapa bersama-sama melihat anaknya belajar, terutamanya secara
online ini sudah tentulah perlu mengambil kira masa lapang ibu bapa. Sebab itu saya ucapkan syabas dan tahniah, ada cikgu-cikgu kita yang berkorban mengajar pada waktu malam, melaksanakan meet pada waktu malam. Walaupun tugas seorang pendidik itu kita tidak diminta pun untuk mengajar waktu malam. Walaupun di sekolah tidak diberikan jadual untuk kelasnya sehingga waktu malam. Tetapi ini adalah satu inisiatif, satu jasa dan pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kerana apa? Kerana kita adalah pendidik, kita ingin melihat kepada kejayaan anak murid kita. Itu seperkara. Seperkara yang kedua juga, kita kena lihat diri kita. Dalam keadaan PKP ini, dalam keadaan kita melaksanakan PDPR, dalam kita melaksanakan usaha dan kekangan ini, ya, kalau kita tidak juga melaksanakan yang sebaik mungkin, berbaloikah dengan gaji yang kita terima pada hari ini? Ini pun satu persoalan. Ya. Sepatutnya ya, kita sebagai pendidik ada rasa bersalah. Ya, ada rasa bersalah kerana kita tidak cukup lagi untuk menyampaikan. Kita rasa tidak puas untuk mengajar anak-anak murid kita. Sebab itu usaha dan usaha perlu kita tingkatkan. Dalam proses PDPR yang kita lalui hari ini iaitu secara digital, ya, bagaimana melaksanakan PDPR menggunakan digital, medium YouTube, medium TikTok. Ya. Dua ini sangat mudah diakses oleh murid-murid dan dia tidak berat. Biasanya rumah yang internetnya taliannya sangat kecil pun dalam lingkungan 4 MB je, ya, dah boleh akses dah untuk YouTube, dah boleh akses dah untuk TikTok. So dia yang streaming ni biasanya dia laju sedikit untuk YouTube dan TikTok ni kalau kita menggunakan data, ya, dapat akses dengan mudah. So itu pun mungkin satu peluang, ya. Okey, dan TikTok ini mungkin satu bentuk didik hibur. Daripada dalam TikTok itu pun saya pernah dengar satu ceramah daripada ustaz. Di TikTok itu ada macam-macam. Ada macam-macam jenis, ya, ada macam-macam perkara, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi kalau kita tidak memasukkan maklumat-maklumat yang baik di situ, di manakah peranan pendidik ini untuk mengimbangi supaya TikTok itu digunakan sebagai perkara yang baik. Ya, untuk kita menyekat, kita tidak ada upaya. Ya. Untuk kita menghalang murid, jangan tengok TikTok, kita tidak ada upaya. Ya. Tapi kita manfaatkan itu sebagai peluang. Ambil itu sebagai peluang. Ini adalah salah satu mungkin ruang yang murid kita suka tengok. Ya, jadi gunakanlah yang dilihat itu lebih kepada aspek pembelajaran. Dalam kaedah PDPR ni kita ada 3, kerap kali saya sebutkan. Ya. Kita ada talian, gabungan dan di luar talian. Jadi daripada kita ni sebagai seorang pendidik, sebagai seorang cikgu, tidak kiralah kita guru PPKI ke, guru arus perdana ke, semuanya ada peranan, guru prasekolah ke, semuanya ada peranan, sehinggalah kepada guru di tingkatan 6 pun kena ada peranan. So dalam PDPR ini, di mana kualiti PDPR kita? Ini satu indikator. Kita kena lihat satu indikator, kalau saya sebagai seorang yang sedang mengajar sekarang, daripada awal tahun bulan 1 hari itu, mula buka sekolah katakanlah bulan 2 itu, sehinggalah kepada sekarang ini, ya, untuk minggu hadapan, untuk buka sekolah, dekat mana kualiti PDPR saya sebagai seorang guru? Adakah saya ini popular sebagai guru Google Form saja? Ya, isi Google Form je, setiap kali ngajar Google Form. Ataupun saya ini cuma popular sebagai guru yang snap hantar. Atau saya ini adalah popular sebagai seorang guru yang dari awal sampai habis rujuk YouTube jawab soalan, rujuk YouTube jawab soalan. Okay? Ataupun buat video hantar. So itu saya rasa umum, ya, umum. Jadi kita kena ada peningkatan kepada kualiti kita, ya. So kalau hari-hari kita makan lauk yang sama, lama-lama kita dah rasa lauk itu tidak sedap walaupun awalnya kita makan lauk itu sangat sedap. So itu sebaliknya daripada saya. Jadi ada 3 kaedah tadi, talian, gabungan dan di luar talian. Jadi salah satu indikatornya kita mesti ada perubahan peningkatan. Kalau dulu kita banyak di luar talian, sekarang sudah beransur-ansur kita ada kaedah gabungan. Murid yang dapat ikut, diikut secara online. Murid yang tak mampu ikut, mungkin ada masalah peranti, masalah ibu bapa, nanti ibu bapanya akan bantu balik pada kita secara offline. Jadi gabungan berlaku, talian berlaku. Mungkin dengan kesedaran ibu bapa, hubungan yang kerap, satu peringkat nanti kita dah mula memaksimumkan dalam kaedah talian. Jadi sudah tidak ada nampak jurang dan perbezaan pembelajaran bersemuka dalam bilik darjah dan pembelajaran secara digital. Sebab digital pun kita boleh bersemuka. Murid-murid mungkin sebahagian murid-murid ini juga sudah berupaya untuk on telefon sendiri, ya, on komputer peribadi di rumahnya sendiri, masuk Meet. Mungkin perlu ada tunjuk cara kepada murid, mungkin bantu, mohon ibu bapa bantu.
Mungkin ketika tiadaan ibu bapa, murid pun sudah boleh meet dengan kita. So ini pun satu perkara dalam perubahan daripada proses PDPR kita. Kita tidak nak daripada awal mula PDPR sehinggalah sekarang, itulah cara kita, tidak ada perubahan apa. Nah, ini untuk diri kita. Jadi sebagai pendidik kita mesti bergerak dan berubah sehari masa ke semasa. Sebab kalau kita melihat situasi sekarang, kita belum ada ketentuan bilakah kita akan bawa murid-murid PPKI ini bersekolah seperti biasa. Belum ada kata putus. Sehingga hari ini kita baru dapat satu maklumat sehingga 1 September bagi kelas tingkatan 5 SPM peperiksaan bagi negeri yang fasa 2. So ada lagi satu syarat, negeri itu mesti fasa 2. 1 September kelas SPM. Habis murid PPKI ini bila? Mereka tak ada SPM. Contohnya bila mereka nak akan mengambil, boleh bersemuka dengan kita. Takkan kita nak berharap tunggu dan tunggu. Kita kena berubah secara agresif dan drastik. Kita laksanakan, tidak ada bezanya murid PPKI ini dan arus perdana. Sebab ini tanggungjawab kita. Tidak ada bezanya di peringkat saya di PPD, tidak ada bezanya cikgu prasekolah dengan cikgu tingkatan 6. Semua ini sama penting, sama membantu untuk dalam satu sistem pendidikan. Tidak kualiti guru prasekolah, habislah murid tahun 1. Tidak kualiti guru tahun 1, habislah nanti murid ni di tahun 6. Tidak kualiti guru di tahun 6, kesannya sampailah ke tingkatan 6 kalau murid ni mengambil tingkatan 6. Ini adalah satu sistem. Dan begitu juga murid PPKI ini pun dalam satu sistem pendidikan kita. Supaya murid ini dah berjaya mengurus diri, dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, mempunyai kebolehpasaran. Maksud kebolehpasaran ni bukan kita mengharapkan dia suatu kerja yang hebat dan sebagainya, tetapi mereka mampu untuk menyara hidupnya sendiri. Sebab kita kena faham sampai bila mereka ingin hidup dengan ibu dan ayahnya. So satu hari nanti. Ini adalah satu tanggungjawab selain daripada guru, tanggungjawab sosial yang diasratkan oleh kementerian kepada tuan-tuan dan puan-puan guru-guru PPKI. Jadi ambil peluang ini, ambil perkongsian rakyat daripada kawan-kawan kita ini. Walaupun kita katalah sudah menguasai YouTube ini, kita menguasai teknik TikTok ini pun kita pun sudah tahu. Mungkin kita pun pakai TikTok juga. Kerap upload gambar masak-masak ke sebagainya ke dalam TikTok. Tapi dengan ini mungkin dia mencetuskan idea, perkara-perkara kreativiti yang akan kita lakukan sebagai satu perkongsian untuk kita laksanakan di sekolah. Dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada program pada pagi ini juga, ini adalah bukti bahawa ini adalah sokongan kita kepada rakan-rakan kita yang lain. So itu saja daripada saya. Akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak, kepada SK Jeram Batu 20 yang bertindak, terus kepada pihak PPD yang mencetuskan idea untuk berkongsi, dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saling membantu dan saling memberi sokongan dalam program-program PPKI. Inilah kehidupan kita, inilah keluarga PPKI kita daerah Kuala Selangor. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya serah kembali kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Encik Muhammad Taufiq bin Ihsan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor, atas kesudian beliau memberikan ucapan sebentar itu tadi. Okay, begitu banyak ingatan dan pesanan daripada beliau tadi. Sama-samalah kita muhasabah diri kita semula dan kita cuba aplikasikan dalam kerja buat kita nanti, insya-Allah. Baik, kita teruskan majlis kita tanpa membuang masa lagi. Alhamdulillah, selamat datang diucapkan kepada cikgu-cikgu, barisan guru penolong kanan. Mungkin ada yang saya tak nampak di sini. Lebih kurang 97 peserta dah pada pagi ini. Alhamdulillah, mungkin kita boleh genapkan kepada 100. Kita teruskan tanpa membuang masa lagi dengan perkongsian ilmu kita pada pagi ini, iaitu teknik penyampaian PDPR seperti yang telah sedia maklum melalui iklan-iklan, sebaran melalui WhatsApp dan sebagainya. Hari ini kita akan sama-sama mendengar dan belajar bagaimana menggunakan dua kaedah saluran penyampaian. Contohnya lah, ini saluran penyampaian PDPR, iaitu pada hari ini kita akan tengok satu menggunakan pelantar YouTube dan satu lagi menggunakan aplikasi TikTok.
Okey, untuk perkongsian ilmu kita yang pertama iaitu penyampaian PDPR menggunakan platform YouTube. Majlis ingin memperkenalkan sedikit penceramah kita pada pagi ini, biodata beliau iaitu Puan Nur Aini binti Abdul Khalif. Sekarang ni menetap di Puncak Alam Selangor ya Puan Aini, dan beliau merupakan pemegang ijazah sarjana pendidikan khas dan mempunyai pengalaman mengajar PPKI lebih kurang 6 tahun. Jadi kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada Cikgu Aini dan sedikit sebanyak mungkin boleh memperbaiki cara penyampaian PDPR kita insya-Allah nanti. Baik, majlis dengan ini menyerahkan seterusnya kepada Cikgu Aini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Encik Muhammad Khairuddin bin Abdan. Yang dihormati Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD KS, Tuan Haji Zulkifli bin Ismail, Pegawai Pendidikan Khas PPD KS, Puan Rosliza binti Rosli, Pegawai Pendidikan Khas PPD KS, Yang Berusaha Encik Ahmad Badur Amin bin Muhammad Saibani, Guru Besar SK Jeram Batu 20, Barisan Guru-Guru Penolong Kanan, Puan Nur Haida Penolong Kanan PPKI SK Jeram Batu 20, Penolong Kanan daripada sekolah-sekolah lain, Guru-Guru SK Jeram Batu 20, Guru-Guru penyelaras PPKI dan hadirin yang saya hormati sekalian. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sihat ya semua? Okay. Hari ini saya akan berkongsi teknik penyampaian PDPR secara YouTube. Saya akan share dulu PowerPoint saya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak tak PowerPoint? Sekejap. Share. Okay, boleh nampak tak? Okay, yang boleh respon? Boleh. Okey, boleh nampak. Okay, terima kasih. Okay, hari ini saya akan sampaikan PDPR secara YouTube, tapi saya masukkan sekali dengan PDPR PowerPoint yang akan kita jadikan video dan kemudian kita akan masuk ke dalam YouTube nanti. Okay, yang pertamanya kita akan buat PowerPoint dululah. Dalam PowerPoint ni kita mesti ada slide. Dan template-template slide ni boleh guna yang PowerPoint sediakan ataupun tuan-tuan boleh dapat daripada Google Drive ni. Yang link Google Drive ni boleh copy, paste nanti dekat Google dan dia akan keluar macam ni. Pelbagai lah, ada pelbagai design-design yang menarik dan saya rasa sangat sesuai design ni dan kita tak perlu buat lagi lah design-design yang lain kan, jadi dah sedia ada, boleh guna sahaja. Okay, contohlah kalau saya berminat lah dengan Book Lovers ni kan, saya ambil dan caranya macam mana untuk kita save dekat kita punya desktop. Okay, kita pilih template tadi tu, pilih template PowerPoint tadi. Kita tekan dekat file yang ni kat atas ni. Okay, lepas tu tekan download dan save sebagai Microsoft PowerPoint. Okay, nanti dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar design yang kita pilih, dah siap dah semua design-designnya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau ya kalau ada yang tak dapat catch up. InsyaAllah nanti saya akan edarkan sekali lah slide saya ni. Boleh tengok dan boleh tiru rasi apa yang ada dalam ni. Okay, dekat edit PowerPoint ni kita boleh edit lah kita punya pembelajaran. Macam saya ajar kemahiran manipulatif untuk tahun 2 admin. Nama saya masukkan.
semua aktiviti, semua gambar yang saya nak share dengan anak-anak murid nanti. Okay, bila dah selesai semua ni, okay, ni nanti saya suka masukkan apa orang kata opener. Opener ni dia dapat menarik audience bila kita masukkan kita punya video dalam channel YouTube kita. Nanti apa orang kata audience akan boleh subscribe lah kita punya channel tu. Jadi opener yang saya masukkan kat sini, nanti kejap lagi kita tengok. Okay, kita cara je untuk masukkan opener, dia dah siap-siap lah saya buatkan opener ni. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak buat opener boleh pergi dekat YouTube. Dekat situ ada bermacam-macam jenis tutorial untuk buat opener. Okay, ni saya tunjuk dulu contoh untuk masukkan opener tersebut dalam kita punya PowerPoint. Boleh tekan insert sini. Lepas tu masukkan video. Kemudian tekan this device. Nanti dia akan jadi macam ni. Ini opener yang saya dah siap-siap buat daripada PKP yang pertama hari tu. Saya guna yang ni je. Opener tu nanti dia akan berbunyi macam ni. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dekat sini ada apa orang kata butang loceng ni. Bermakna kita punya audience boleh alert lah dengan kita punya channel YouTube ni. Bila dia subscribe, dia akan muncul dekat notification audience tersebut. Maksudnya audience tu akan tahulah bila cikgu ni upload video terbaru ataupun ada video-video yang cikgu upload. Dia akan alert dekat sini. Okay. Dan seterusnya bila dah masukkan apa tadi? Dah masukkan kita punya audio tadi tu, cikgu-cikgu bolehlah editkan untuk masukkan rakaman video cikgu pada PowerPoint ni. Saya rasa macam friendly user jugalah PowerPoint ni sebab dia senang. Kita boleh rakam dan kita juga boleh edit pada kalau ada kesalahan, kita boleh edit pada PowerPoint itu sahaja. Tak perlu nak kena ulang semula buat recording. Okay, contoh untuk kita rakam video pada PowerPoint. Okay, ni PowerPoint yang dah disiapkan dengan topik-topik pembelajaran kita kan. Dah ada tajuk, dah ada tahunnya, dah ada aktiviti-aktiviti. Dan ni cara untuk kita rakam. Untuk mula merakam, tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan dekat home. Kemudian export. Kemudian create a video. Yang dekat recording ni tekan record timings and narration. Dekat sini. Okay. Nanti dia akan keluar begini. Akan adanya gambar kita, video kita dekat bawah ni. Dia selalunya memang akan belah kanan ni lah. Dekat bawah ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan record. Okay. Bila record nanti dia akan jadi macam ni. Semua recording kita akan keluar pada slide-slide yang ada ni. Dan sekiranya macam saya cakap tadi, sekiranya ada kesilapan, mungkin cikgu-cikgu waktu waktu merakam tu terbatuk, terbesin, ada bunyi bunyi ayam kat belakang ke kan. Jadi cikgu-cikgu boleh edit rakaman tersebut pada slide itu sahaja. Contoh dekat slide 3 ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan tersalah, okay, boleh padam dekat sini. Rekod dekat bahagian sini sahaja. Ulang semula yang proses saya tunjuk tadi tu. Dan paparan tersebut akan keluar dekat bawah ni. Okay. Okay, bila dah siap semua, dah cantik dah ada opener, dah rakam, dah orang kata tak ada kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh edit rakaman tersebut ikut kesesuaian.
Maksudnya kat situ kalau contohnya tuan-tuan dan puan-puan nak letak design bujur ke dekat muka ni, nak letak dekat dekat dalam skrin ni ke, jadi boleh tekan dekat format yang dekat sini. Lepas tu pilihlah design yang tuan-tuan dan puan-puan kehendaki. Macam saya suka kat depan ni saya suka buat bujur macam ni. Yang kat belakang ni saya suka letak dekat dalam TV. Boleh pilih mana-mana yang berkenan. Okay. Lepas tu dah siap semua. Macam kita rasa nak bagi kita punya PowerPoint tu lagi menarik, video kita lagi menarik, kita boleh masukkan audio music juga dekat dalam kita punya PowerPoint. Okay. Kalau nak masukkan audio music ini, boleh tekan dekat playback ni. Play in background. Cikgu boleh lowkan volume. Sebab kita tak nak music itu lagi kuat daripada suara penerangan kita. Lagi kuat daripada kita punya rakaman suara kan. Jadi perlahankan volume music tersebut. Nanti bila dah siap semua ni, kita boleh tengok music tu akan berterusan sambil dengar kita punya rakaman suara tersebut. Okay. Dah siap dah kita punya PowerPoint, dah siap dah pembelajaran kita, dan sekarang ni cara untuk jadikan video. Okay. Cara untuk jadikan video, pergi dekat file, export, create a video, dan kita boleh save dekat folder kita punya desktop. Okay. Saya ada nampak ada soalan, nanti lepas habis presentation saya jawab ya. Okay. Bila kita dah save kita punya video ini dalam kita punya desktop, inilah cara-cara dia untuk kita upload pula kita punya PowerPoint yang dah berjadi bentuk video tersebut ke dalam YouTube. Okay, yang pertamanya kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan belum ada akaun YouTube, boleh buka akaun YouTube dulu, gunakan Gmail. Okay, kalau dah buka dia akan jadi paparan macam ni. Ini yang saya dah ada lah ni. Akan jadi paparan macam ni. Orang selalu panggil channel YouTube kita lah. Tempat kita berkongsi video kan. Okay, caranya untuk upload video yang tadi, tekan dekat yang butang rakaman ni, butang kamera ni. Ni. Boleh upload, tekan upload video. Nanti dia akan jadi macam ni. Ni yang cikgu dah save tadi lah. Yang saya punya video tadi, aktiviti pengamatan penglihatan, saya save dekat desktop saya. Ni desktop. Dia akan keluar dekat sini. Okay, kita akan tekan select files. Okay, dia akan naik, dia akan upload lah. Bila dia upload, dia ni waktu tengah proses upload ni, bolehlah kita edit kita punya description. Kita tulis tajuk. Kita tulis description dekat sini. Okay, tajuk ni tuan-tuan dan puan-puan boleh letak tajuk kita punya pembelajaran hari tersebut. Contohnya kemahiran manipulatif pendidikan khas tahun 2 untuk aktiviti pengamatan penglihatan. Dalam description tuan-tuan boleh letak apa itu aktiviti pengamatan penglihatan dan kita buat apa dengan aktiviti tersebut. Boleh terangkanlah seberingkas dekat sini. Lepas tu jangan lupa untuk letak thumbnail dekat sini. Thumbnail ni saya rasa penting jugalah sebab saya tengok view saya naik bila thumbnail kita menarik. Thumbnail ni macam kita punya muka depan video kita. Okay. Cikgu-cikgu boleh pilih kartun yang berkaitan lah dengan tajuk cikgu time tu.
contoh macam saya kan buat pengurusan diri, tajuk keluarga saya letaklah kartun comel ni. Views kat sini alhamdulillah dah ada 1.4k views. Tapi dia ambil masa sikit lah, dah 5 bulan, tapi saya rasa okey lah kan. Berbanding yang lain-lain semuanya views kurang sikit lah, kalau mungkin kartun tu yang membuatkan orang tertarik lah untuk melihat kita punya video tersebut. Okay. Bila dah siap tulis kita punya tajuk, description pun dah siap tulis. Ini cara untuk kita save kita punya video dalam YouTube. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan dekat save or publish. Okay, dan pastikan tekan dekat public. Untuk ramailah dapat tengok sama-sama kita punya video. Okay. Ini kalau cikgu nak schedulekan video tersebut, kalau saya biar je. Dalam macam contohnya saya nak mengajar esok, hari ni saya dah masukkan siap-siap, dah awal-awal dah saya dah masukkan siap-siap. Sebab nanti boleh bagi link dekat anak-anak murid kan. Okay. Lepas tu tekan dekat publish ni. Dekat bawah ni. Okay. Dah siap. Siap dah kita punya video dah di-upload. Dan jangan lupa untuk copy link. Copy link video kita. Dekat sini tekan copy. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi dekat WhatsApp. Boleh sharekan dekat ibu bapa. Boleh juga share dekat Facebook. Dan lain-lain lah. Twitter boleh, email pun boleh. Okay. Dan apa feedback yang saya dapat lepas saya buat PDPR secara teknik YouTube ni dengan menggunakan PowerPoint, jadikan video, terus upload dekat dalam YouTube. Jadi saya nampak ada cikgu-cikgu daripada sekolah lain pun dapat guna kita punya video sebagai PDPR mereka. Ini contohnya daripada cikgu, kawan saya lah, daripada cikgu dari Perak, dia gunakan saya punya video untuk pembelajaran mereka. Dan respon daripada ibu bapa pula, bila saya buat link YouTube ni, macam ada ibu bapa tak sempat untuk tengok pembelajaran anak mereka waktu siang, boleh ulang tengok semula rakaman saya tu di sebelah malam ataupun pada hari Minggu ataupun pada waktu mereka tak bekerja. Jadi benda tu boleh diulang-ulang. Kalau tak faham, saya akan cakap dekat dalam video tersebut. Saya cakap kalau tak faham boleh PM cikgu. Dan tinggalkanlah kata-kata nasihat di akhir kita punya video tu. Okay. Saya rasa sampai di situ sahaja. Ada soalan yang saya baca dekat sini. Salam Cikgu Aini. Nak tanya, opener tu dalam format apa ya untuk kita masukkan dalam PowerPoint daripada Cik Su. Okay, kalau saya punya dalam bentuk MP4. Saya boleh buka, saya nak buka sekejap. Opener saya, tapi mohon lowkan suara ni lah sebab takut terlampau kuat sikit. Sekejap ya. Ni contoh saya punya opener. Jangan lupa subscribe, like, sekejap. Share. Okay. Kuat sikit. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Itu opener saya lah. Memang saya akan gunakan opener ni pada awal punya PowerPoint supaya bila jadi video dia akan ada di awal kita punya video tadi dan audience bolehlah subscribe kita punya channel. Nanti bila cikgu ada masukkan video baru, dia akan keluar notification.
Macam kita follow orang lah. Kalau kat Facebook tu kan, nanti dia akan keluarkan notification. Cikgu ni dah upload video baru. Jadi mana tahu boleh guna, boleh tengok, boleh berkongsi kan dengan orang kat luar sana. Okay. Kalau guna, macam mana nak rakam video kat PowerPoint ya Cikgu Aini? Kalau guna WhatsApp ya. Cikgu ask macam mana nak rakam video kat PowerPoint ya Cikgu? Saya tak pernah buat lagi lah guna rakam video dekat PowerPoint. Kalau guna WPS ni apa ya? WhatsApp ke? Macam mana nak rakam video kat PowerPoint ya Cikgu? Kalau maksudnya mungkin kalau maksud Cikgu ask ni kita rakam video kat PowerPoint ni Cikgu ni. Macam mana nak rakam video kat PowerPoint ni Cikgu ini? Saya tak pernah lah pula guna rakam, orang kata saya tak faham sangat WPS. Laptop saya WPS bukan PowerPoint biasa. Oh, Office WPS. Saya tak pernah lah pula guna WPS Cikgu ask. Office WPS. Terima kasih Cikgu Mazidah. Sebab saya memang gunakan PowerPoint biasa, Office biasa. Jadi memang ada ni lah sebab setahu saya kalau PowerPoint ni ada office tertentu sahaja yang boleh rakam. Ada yang mungkin yang macam Cikgu As ni lah tak boleh, ada yang tak boleh rakam. Dia tak akan keluarkan muka kita. Dia akan keluarkan suara je kalau tak silap saya. Okay. Betul. Okay. Okay. Cikgu Mayadah tanya berapa minit Cikgu Aini buat satu video untuk sesuaikan dalam murid pendidikan khas. Tak lama pun cikgu, saya buat dalam 5 hingga ke 7 minit macam tu. Dalam tu cikgu-cikgu boleh masukkan juga, kalau nak masukkan Didik Hibur macam lagu-lagu Didik and Friends ke, boleh juga masukkan dalam tu. Tapi kita siap-siap download lah. Nak rekod PowerPoint? Betul, nak rekod PowerPoint kena 2019 ke atas. Kalau yang lain tu sefaham saya memang ada yang tak boleh nak rakam kita punya muka. Okay. Madam ni kena tingkatkan follower YouTube. Assalamualaikum Ustaz Fadil, macam mana nak kecilkan saiz video? Macam mana nak kecilkan saiz video? Sebab saya memang ambil yang kualiti okey sikit lah Ustaz, sebabnya nanti takut pecah dekat kita punya, apa orang kata? Dekat kita punya video tu nanti. Saya selalunya ambil dalam 700 lebih tu. Saya selalu ambil yang 700 lebih tu. Boleh download as video compressor. Terima kasih Ustazah Liana, boleh download as video compressor di handphone Ustaz. Nanti dia akan kecilkan. Cuma nanti kualiti mungkin akan lain sikit lah berbanding kalau kita apa orang kata guna 720 tu. Kalau kita guna yang kecil sikit, mungkin dia akan nampak pecah-pecah sikit lah. Selalunya memang saya akan guna 720 ke atas lah. Terima kasih Cikgu As. Okay. Ada lagi tak soalan? 720. Cantik. Betul, 720 ke atas memang akan cantik sikit. Terima kasih Cikgu As. Okay. Kalau tak ada soalan, cikgu-cikgu jangan risau ya kalau macam saya agak terlaju tadi. Nanti saya share semula PowerPoint saya dan boleh tiru wasi, boleh edit, boleh gunakanlah step-step yang ada dekat dalam PowerPoint tersebut nanti. Okey, kalau tak ada apa-apa saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan buat Cikgu Aini atas perkongsian penyampaian PDPR menggunakan saluran ataupun platform YouTube. Mungkin Cikgu Aini lepas ni boleh uploadkan tutorial yang Cikgu Aini buat hari ni di channel YouTube Cikgu Aini ya. Boleh ya? InsyaAllah boleh.
Okey, Cikgu Aini boleh typekan nama channel Cikgu Aini dekat message line in call message kita ni. Jadi cikgu-cikgu lain boleh tengoklah nama channel Cikgu Aini dan mungkin mereka juga boleh subscribe. Okey, untuk seterusnya kita akan dengar satu lagi perkongsian daripada penceramah kita yang seterusnya. Aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ni sekarang kalau ikutkan dah jadi trend dan semakin tular dan lebih dekat dengan jiwa anak-anak kita. Ya, anak-anak murid kita. Jiwa muda lah. Memahami jiwa muda anak-anak murid kita ni, Ustazah Liana telah mencuba inovasikan menggunakan aplikasi TikTok sebagai medium penyampaian PDPR dia. Izinkan saya bacakan sedikit latar belakang Ustazah Liana. Nama penuhnya adalah Puan Nurliana binti Rosli, berasal daripada Sekincan, Selangor. Beliau memegang sarjana pendidikan khas daripada UKM dan mempunyai pengalaman mengajar pendidikan khas lebih kurang 9 tahun. Jadi sama-samalah kita dengarkan, pinjamkan sedikit masa kita lagi untuk bagaimana caranya penyampaian PDPR menggunakan TikTok. Majlis dengan ini mempersilakan Ustazah Liana. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Cikgu Hairudin. Suara saya boleh dengar ke? Boleh, jelas. Okey, sebelum tu saya sharekan skrin terlebih dahulu. Okey, boleh nampak ke skrin saya? Okey, boleh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah atau Pembelajaran. Juga turut dihormati Tuan Haji Zulkifli bin Ismail, Pegawai Pendidikan Khas PPD Kuala Selangor. Puan Rosliza binti Rosli, Pegawai Pendidikan Khas PPD Kuala Selangor, yang berusaha Encik Ahmad Badrul Amin bin Muhammad Sabani, Guru Besar SK Jeram Batu 20. Juga yang berusaha Puan Nurhaida binti Ismail, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas. Juga selamat datang saya ucapkan kepada semua barisan penolong kanan SK Jeram Batu 20, juga barisan penolong kanan PPKI daerah Kuala Selangor, dan selamat datang juga saya ucapkan kepada barisan penolong kanan sekolah-sekolah lain yang turut hadir dalam majlis perkongsian ilmu kita. Juga saya ucapkan selamat datang kepada guru-guru SK Jeram Batu 20, juga guru-guru penyelaras PPKI dan semua guru-guru yang sudi hadir pada perkongsian hari ini. Okey, kalau macam saya terlaju ke atau ada slide yang tak nampak ke, mohon berikan respon ya. Boleh? Okey, baik. Okey, saya teruskan Ustazah. Okey. Okey, pada hari ini saya hendak berkongsi kepada cikgu-cikgu semua pengajaran dan pembelajaran dari rumah menggunakan aplikasi TikTok. Mungkin ramai cikgu-cikgu yang dekat sini yang memang sudah memiliki apps TikTok dekat handphone masing-masing ataupun yang lebih advance daripada saya. Saya baru berjinak-jinak menggunakan aplikasi TikTok pada tahun ini. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Nurliana binti Rosli, berusia 32 tahun, berasal dari Sekincan, Selangor, telah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Saya memiliki 9 tahun pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan khas. Saya merupakan lulusan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam ijazah sarjana pendidikan dan pemegang ijazah sarjana muda Quran dan Sunnah daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Juga saya merupakan keluaran KPLI JECOF dalam bidang pendidikan Islam pendidikan khas daripada IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur.
Sebelum saya berpindah ke SK Jeram pada tahun ini, saya telah berkhidmat di SK Haji Kelali Semera, Samarahan, Sarawak daripada tahun 2013 sehingga tahun 2021. Sebelumnya saya membuat praktikum di SK Seri Makmur, Sungai Besar pada tahun 2012 hingga 2013. Dan pada tahun ini 2021 saya telah direzekikan untuk berpindah ke SK Jeram Batu 20 setelah 8 tahun saya berkhidmat di Sarawak. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh tentang TikTok, kita kenal dulu apa sebenarnya TikTok. Mungkin ada rakan-rakan kita yang sebelum ni dengar TikTok ni negatif, TikTok ni tak elok, banyak video joget-joget, video perempuan gilik-gilik, video perempuan seksi-seksi, tanpa kita tahu apa itu sebenarnya TikTok. Okey. Okey, TikTok ni dulu dia dilancarkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming. Zhang Yiming ni merupakan daripada syarikat ByteDance, iaitu daripada negara China. Dia tersenarai antara individu yang terkaya di dunia, dan TikTok dulu dikenali sebagai Douyin. TikTok ni dulu memang berasal daripada China sebelum dia mula menular ke negara-negara lain. Okey, kemudian setahun selepas itu, iaitu pada tahun 2017, TikTok sudah memiliki 100 juta pengguna dan setiap hari lebih kurang 1 juta tayangan video telah diupload di TikTok. Okey, melihat kepada TikTok yang semakin terkenal, jadi apps ini telah dikembangkan ke seluruh dunia dan ditukar nama kepada TikTok. Jadi sebelum ini TikTok nama dia Douyin. Mungkin agak kedengaran seperti perkataan Cina, jadi ditukarkan kepada nama TikTok supaya lebih trendy dan catchy. Okey, TikTok ni juga dia paling banyak dimuat turun di Apple Store dan Google Play Store pada tahun 2017. Okey, apa kelebihan TikTok ni? TikTok kita boleh buat video pendek sependek 15 saat. Sependek 15 saat tu kita boleh sertakan dengan muzik, kita boleh sertakan dengan filter, rakaman suara dan banyak lagi ciri-ciri kreatif yang lain. Okey, kalau dulu TikTok kita boleh buat video paling lama 1 minit, sekarang TikTok dah upgrade, kita boleh buat video paling lama 3 minit. Dia ada 15 saat, 1 minit dan 3 minit. Okey. Ni saya dapat analisis, iaitu 10 apps yang paling ramai orang download pada tahun 2020. Dan boleh kita lihat di tangga yang teratas sekali merupakan apps TikTok, diikuti dengan WhatsApp dan Facebook. Okey. Instagram pun jatuh ke tangga yang keempat. Jadi dapat kita lihat TikTok ni semakin hari semakin mendominasi dalam dunia hiburan. Okey, ni saya dapatkan data daripada internet, iaitu jumlah pengguna TikTok di seluruh dunia pada Julai 2020, iaitu pada tahun lepas, seramai 689,174,209. Dan saya juga dikabarkan bahawa pada tahun ini pengguna TikTok telah meningkat kepada 800 juta. Jadi 800 juta orang daripada seluruh dunia dah mendownload apps TikTok di handphone masing-masing. Okey, kenapa pada saya guru-guru perlu ada akaun TikTok? Okey, macam Bak kata Encik Muhammad Tauhid sebentar tadi, jika bukan kita sebagai guru yang nak memenuhi video-video di YouTube dengan video pembelajaran, video-video yang berfaedah, siapa lagi yang nak penuhi video-video TikTok? Kalau kita tengok video TikTok banyak gilik, banyak perempuan joget-joget, itu sebenarnya ya memang betul, tapi dia bergantung kepada
apa yang kita tengok video TikTok setiap hari. Kalau kita banyak tengok video masakan, video pembelajaran, maka yang akan keluar dekat TikTok kita banyak berkaitan dengan video-video tersebut. Kalau kita tengok banyak video joget-joget, maka banyaklah video joget-joget yang keluar di akaun TikTok kita. Okey, saya bagi contoh antara video-video pembelajaran, video-video yang berfaedah di TikTok. Contohnya video tentang masakan, video tentang parenting, tentang kaedah pembelajaran, tentang tips kehidupan, tentang kewangan. Kalau perasan siapa yang ada akaun TikTok, kenal tak cikgu yang viral juga di TikTok, dia ajar cara sebutan bahasa Inggeris. Ada yang kenal tak? Cikgu Chinese tu Dia cikgu Melayu lelaki, dia suruh murid dia sebut perkataan bahasa Inggeris, tapi banyak murid dia sebut salah, kemudian yang akhir sekali baru dia sebut perkataan yang betul. Oh ya, perasan ada video yang mai juga share. Ada kan? Okey. Lagi satu yang terkenal juga cikgu guru cemerlang, Cikgu Nur Helmi. Beliau juga turut menggunakan TikTok dalam pengajaran beliau. Okey, lagi banyak juga tips-tips kewangan, contohnya macam jutawan Irfan Hairi turut menggunakan TikTok sebagai antara platform dia untuk berinteraksi dengan peminat-peminat. Okey, lagi satu kebaikan TikTok, dia mengikut peredaran zaman kerana sebab apa? Lebih ramai generasi Z dan generasi Alpha beralih ke TikTok. Kalau macam generasi saya, generasi Y, saya lebih suka menggunakan platform YouTube dan Facebook. Tapi saya cuba beralih dan bertukar angin menggunakan medium TikTok sebab saya tahu remaja-remaja dan anak-anak di luar sana lebih menggemari TikTok. Ini disebabkan video-video TikTok kebanyakannya berdurasi pendek dan mempunyai lagu-lagu yang catchy, lagu-lagu yang mengikut peredaran zaman. Okey, lagi satu, TikTok menawarkan fungsi penyuntingan pendek yang interaktif, mudah dan cepat untuk dimuat naik. Saya bandingkan, saya upload video di YouTube dan video di TikTok. Di TikTok dia lebih laju untuk kita upload video. Tapi kalau semua video yang saya upload di TikTok, saya juga akan turut upload di YouTube channel saya. Okey, dan TikTok juga merupakan alternatif lain kepada guru. Okey, ni saya tayang. Okey, kalau saya tayangkan ni tak ada suara, mohon respon ya. Okey, terlebih dahulu kita kena ada apps TikTok di handphone. Ni apps TikTok, boleh install di Play Store ataupun App Store. Okey, saya terangkan dahulu apa yang dekat TikTok sebenarnya. Okey, saya sebenarnya baru je berkecimpung dalam TikTok dan baru mempunyai beberapa followers, tak ramai lagi. Okey, yang atas sekali ni menunjukkan followers, following dan likes. Following ni orang yang kita ikut, followers orang yang ikut kita, dan likes ni video yang kita like. Okey, ni home. Home ni nanti akan keluarlah video-video. Video-video tu keluar mengikut apa yang kita selalu tengok. Discover ni kita bolehlah type apa-apa video yang kita nak tengok. Okay, inbox ni kalau ada apa-apa notification, butang tambah dekat bawah tengah ni, kalau kita nak buat video kita tekan butang tambah. Dan mi ni kalau kita nak tengok apa paparan muka depan TikTok kita, ni saya tekan mi. Ini paparan muka depan TikTok kita. Ramai ke cikgu-cikgu dekat sini yang sudah mempunyai akaun TikTok? Kalau saya belum lagi, mungkin lepas ni boleh suruhlah install. Betul tu.
Betul-betul. Nanti boleh install akaun TikTok dan jangan lupa follow TikTok saya. Okey. Okey ni. Tak apa, sekejap lagi saya akan tunjukkan video cara-cara nak buat satu video TikTok. Ini saya terangkan dulu dia punya fungsi dia. Okey. Yang pertama, kalau kita dah tekan butang tambah tu, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, kita pergi ke efek. Efek bahagian bawah sebelah kiri. Efek ni lah yang kita boleh letak apa-apa yang kita nak. Nak tukar background, nak tukar muka kita, nak tukar muka kita jadi cantik ke. Dia banyak filter-filter yang boleh buatkan kita jadi cantik, jadi comel. Okey, yang ini masa. Kita boleh pilih nak setting masa 15 saat ataupun 60 saat ataupun 3 minit. Selalu saya pilih 3 minit lah. Kalau tak cukup 3 minit pun tak menjadi masalah. Kalau kurang daripada tu pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kemudian kita boleh upload apa yang kita nak. Kita nak upload, contohlah kalau kita nak buat video pembelajaran, macam saya, sebelum tu saya akan siapkan dahulu slide di PowerPoint. Jadinya apa-apa video memang saya akan gunakan juga PowerPoint. Jadi kira macam gabungan lah PowerPoint dan TikTok. Macam Cikgu Aini sebentar tadi PowerPoint kemudian upload ke YouTube. Macam saya gunakan PowerPoint dan upload ke TikTok. Macam tu. Okey, filter ni macam biasalah nak tukar muka juga. Speed ni kalau kita nak lajukan video. Flip ni nak tukar kamera depan atau kamera belakang. Okey, yang terakhir lepas kita dah masukkan semua tu, kita boleh add sound. Add sound. Selalunya TikTok ni kita ikut lagu apa yang tengah trending sekarang. Lagu apa yang catchy. Macam sekarang ni, apa famous lagu dekat TikTok? Banyak lah kan, kalau selalu dengan TikTok kita akan tahu apa lagu-lagu yang famous sekarang ni. Okey. Ni lah yang saya cerita tadi, kalau kita tekan efek. Banyak dekat bawah ni kita boleh pilih. Nak tukar muka jadi cantik, nak tukar mulut besar ke, nak tukar mata besar ke, nak tukar kening bergerak-gerak ke. Jadi murid rasa macam seronok kan tengok, kenapa mata cikgu aku besar? Kenapa kening cikgu aku bergerak-gerak? Macam tu. Jadi kalau murid pendidikan khas, mereka tertariklah nak tengok video tu dan tertunggu-tunggu video yang kita buat. Ni antara lagu-lagu yang kita boleh pilih, banyak pilihan lagu-lagu dekat sini. Kalau kita suka lagu tu dan nanti senang kita nak cari, kita boleh add to favorite. Maksudnya kita boleh add kepada lagu kegemaran kita. Selalu bolehlah kita cari dekat viral ke, lagu-lagu yang viral sekarang. Okey, jom kita cuba buat. Sekejap ya, saya buka sound dekat handphone sebab saya takut tak okey. Okey, kalau macam ada yang tak dengar ke, nanti respon Okey. Dan kemudian tekan tambah dekat bawah ni. Okey. Dengar kan? Kita pilih time sama ada nak 15 saat, 60 saat ataupun 3 minit. Saya pilih 3 minit. Kalau tak cukup 3 minit pun tak ada masalah. Kemudian kita pilih effects. Kita pilih green screen. Okay, yang ini. Okay, nampak? Ada latar belakang dekat belakang kita. So, saya pilih apa yang saya nak ajar pada hari ini. Okay, kita cari dekat galeri kita. Okay, contoh saya nak ajar kalimah berbaris di atas. Okay, kecilkan muka. Kemudian tekan butang bulat merah ni untuk start. Okay, kita kecilkan lagi sikit. Okay. Okay, kita tekan start. Ha, ya, sa. Ha, ya, sa. Kita sebut lagi sekali ya murid-murid. Ha,
ya, sa. Ha, ya, sa. Okey. Kemudian kita tekan right. Ha, ya, sa. Okey, kalau kita nak tukar voice, contohnya kita tak nak orang dengar suara kita kan. Suara kita rasa tak sedap ke, kita boleh tukar suara kita dekat voice over ni. Ya. Okay, kita tekan voice, bukan dekat voice over tapi voice effect. Okay, dekat sini banyak pilihan-pilihan suara yang kita boleh tukar. Contohnya, okay, chipmunk. Sa. Kita sebut lagi sekali yang murid-murid. Ha, ya, sa. Okay, male voice dan suara lelaki. Sa. Okey. Kemudian kita tekan red. Ha, ya, okay, ni mikrofon. Ha, suara kita tadi lagi kuat. Sa. Kita sebut lagi sekali yang murid-murid. Ha, ya, sa. Kan? Okay. Suara kata. Suara kata. Okay, banyak ya pilihan suara-suara dekat sini. Jadi guru-guru boleh pilih mana guru-guru berkenan nak guna. Kemudian kalau kita nak tambahkan teks pun boleh pergi pada teks, type sahaja apa-apa. Ataupun kalau nak letakkan stiker, nak letakkan soalan ke, apa ke, gambar ke pun boleh juga. Kalau kita dah berpuas hati dan kita nak upload video kita di TikTok, kita tekan sahaja next. Tapi sebelum tu kalau kita nak masukkan lagu, kita boleh pergi kepada sound. Okay. Banyak contoh-contoh pilihan lagu. Kita pilih. Okay, kita pilih. Lagu ni kuat kan? Jadi kita boleh slowkan dia dekat edit. Okay, kalau kita nak upload, kita tekan next. Okay, kita bolehlah letakkan hashtag yang kita nak dekat sini. Contoh saya selalu letak hashtag saya TikTok Ustazah. Ataupun pendidikan Islam. Okay, kemudian kita boleh post, tekan post. Okay, boleh dengar ke sound dekat video tadi? Okay, boleh dengar tadi. Okay, sebelum tu saya terlupa nak tunjuk. Sebelum kita post tadi kan, kita dah letak hashtag apa semua. Kita kena tekan butang ni, allow comment. So orang boleh komen dekat kita punya video, ataupun kalau kita nak murid kita duet dengan kita. Maksud TikTok ni dia boleh berduet tau. So video kita sebelah kiri, video murid sebelah kanan. Jadi apa yang kita sebut tu, murid tu turut boleh duet dengan kita. Kita boleh tekan butang allow duet. Okay, ini saya tunjukkanlah antara video pembelajaran saya yang menggunakan TikTok. Okay, dekat TikTok ni juga kita boleh create soalan poll. Jadi murid tengok video tu, dia boleh tekan mana satu jawapan bagi soalan tersebut. Okay, saya tunjukkan ya. Anak-anak, assalamualaikum. Okey, saya tunjukkan. Hai anak-anak, assalamualaikum. Ustazah nak tanya, apakah bunyi kalimah ini? Cuba anak-anak jawab. Bye. Okey, nampak kan soalan ni. Jadi kita boleh tengok berapa orang yang dah jawab ni. Setakat ni saya ada 17 orang yang jawab soalan saya. Jadi senang kan, murid boleh tengok video sambil
terus jawab soalan kita. Siapa yang pernah buat ni? Okey. Seterusnya saya tunjukkan video yang lain pula, pengurusan diri. Yang mana? Okey. Ini saya gunakan suara lelaki. Hari ini kita nak belajar pakaian formal dan pakaian tidak formal. Sekejap sekejap ya, sorry. Sorry je sorry, kejap Saya punya PowerPoint ada problem. Semua dengar lagi ke suara saya? Dengar lagi. Okey, kejap sorry. Okey, saya present balik. Maaf ya. Yang formal. Assalamualaikum murid-murid. Bersama saya Ustazah Diana dalam subjek pengurusan diri. Hari ini kita nak belajar pakaian formal dan pakaian tidak formal. Pakaian rasmi atau formal, pakaian yang dipakai khusus untuk menghadiri sesuatu. Okey, macam cikgu-cikgu tengok sebentar tadi, saya tukar suara saya kepada suara guru lelaki. Saya suka tukar suara saya sebab saya rasa suara saya tak berapa sedap. Macam yang saya tunjuk tadi, kita boleh tukar suara kita, suara guru lelaki, suara kartun, suara chipmunk. Jadi murid-murid lagi seronok dengar. Okey, yang ini kemahiran manipulatif. Okey, selain video tersebut, kita juga boleh buat video, kita boleh masukkan video yang kita rakam ataupun kita boleh rakam terus menggunakan TikTok. Okey, sebagai contoh video ni. Apa ni? Okey, sekejap ya, PowerPoint saya problem lah. Okey, maaf ya. Saya pun tak tahulah kenapa ni. Okey, saya tunjuk lagi 2 video lah. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid.
bersama saya Ustazah Liana dalam subjek kemahiran manipulatif. Kali ini kita hendak membuat aktiviti Okey, ni video yang saya rakam terus guna TikTok. Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah tisu dan juga kertas. Mari kita cuba. Satu. Selamat pagi murid-murid. Okey. Bersama saya Ustazah Liana. Okey, apa yang guru-guru boleh tengok tadi, saya letakkan filter pada muka saya supaya murid-murid lebih seronok tengok muka cikgu dia. Jadi muka cikgu dia bertambah comel lah macam tu. Assalamualaikum. Okey. Okey, yang ini pula video yang lain. Okey, ini video terakhir yang saya tunjukkan. Okey, ini untuk duet bersama Jom murid. duet bersama Ustazah. Kita eja perkataan lembu. Awak warna biru, Ustazah warna merah. Lam, mim, ba, waw, lam, mim, lem. Okey, yang ni pula video yang saya minta murid duet bersama saya. Video ni saya buat dah lama dah. Jadi saya minta murid duet, saya sebut yang warna merah dan murid sebut yang warna biru. Jadi murid yang tengok video tersebut, mereka akan tekan duet dan duet bersama saya. Okey, sebenarnya saya juga turut aktif dalam Facebook. Saya banyak berkongsi bahan-bahan pembelajaran, contohnya antara video-video ataupun modul-modul yang saya buat ke dalam Facebook page saya, iaitu blog Ustazah Liana. Jadi kalau ada antara rakan-rakan guru yang saya banyak membuat modul berkaitan dengan bidang pendidikan Islam dan juga pendidikan khas. Jadi pada mana-mana rakan guru yang nak melihat apa yang saya kongsikan, boleh follow Facebook saya, dan juga rakan-rakan guru boleh follow akaun YouTube, TikTok saya juga. Setakat ini Facebook saya dah mempunyai 94,000 followers. Okey, dan video-video saya, selain saya upload di TikTok, saya juga turut upload video yang sama ke channel YouTube saya. Jadi ibu bapa bolehlah, rakan-rakan guru bolehlah pilih sama ada nak tengok dekat TikTok ataupun dekat YouTube. Tapi selalunya saya akan bagi link TikTok kepada ibu bapa murid saya, sebab pada saya TikTok tidak memerlukan data internet yang banyak, dan TikTok ni dia lebih cepat kita dapat tengok video tersebut. Okey, bolehlah follow Facebook, TikTok, YouTube dan juga channel Telegram saya. Semua saya gunakan nama yang sama, iaitu blog Ustazah Liana. Okey, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nurhaida binti Ismail, dan terima kasih juga kepada wakil daripada PPD Kuala Selangor, dan juga Tuan Guru Besar serta barisan penolong kanan daripada sekolah-sekolah lain yang sudi hadir bersama pada hari ini, dan juga tidak dilupakan rakan-rakan guru sekalian. Akhir kata daripada saya, the starting point of all achievement is desire. Kata-kata ini yang saya pegang daripada dulu. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Nur Liana atas perkongsian yang pada saya amat menarik, dan juga mungkin baru kepada saya lah terutamanya yang masih belum ada lagi akaun TikTok, dan kepada mungkin ada cikgu-cikgu lain yang belum ada lagi akaun TikTok. Dan mungkin lepas ni kita akan boleh cuba ataupun install lah dekat Play Store. Percuma ya cikgu, Ustazah? Tak dengar suara Ustazah, tutup mic kot.
Oh sorry semua, saya baru terbaca message dekat ruangan chat. Terima kasih pada yang dah lama follow saya sebelum ini. Saya terharulah sebab ramai juga saya tengok yang dah follow saya. Lagu sekarang yang tengah trending kan, Kucu Kucha kan. Anak saya pun suka dengan lagu Kucu Kucha tu. Ada juga video saya yang saya gunakan lagu Kucu Kucha tu. Memang lagu tu tengah trending dekat TikTok sekarang. Okey, baik. Dan sekali lagi tahniah kepada Ustazah Nurliana kerana membawa satu pada saya pendekatan yang baru, penyampaian PDPR menggunakan aplikasi TikTok, dan juga tahniah followers di Facebook hampir 94,000 Ustazah ya. Tahniah. Semoga memberi manfaat buat semua. Alhamdulillah, pelbagai ilmu baru yang kita perolehi hari ini. Jadi kita sebagai cikgu haruslah lebih bijak, kreatif dalam mempelbagaikan lagi teknik-teknik penyampaian PDPR. Untuk hari ini kita mungkin dah dengar penyampaian PDPR menggunakan platform YouTube, menggunakan platform TikTok, dan mungkin selepas ni ada lagi cara-cara pendekatan yang lebih menarik dan yang boleh diaplikasikan. Seperti daripada timbalan kita kata tadi, kita pelbagaikan cara penyampaian kita agar lebih tidak membosankanlah murid-murid kita. Baik, rasa mungkin itu sahaja. Rasa dah tak ada soalan lain untuk Ustazah Liana dan juga Cikgu Nuraini. Untuk seterusnya, majlis berbesar hati untuk menjemput Puan Rosliza binti Rosli, Pegawai Pendidikan Khas PPD Kuala Selangor, untuk memberikan sedikit rumusan hasil perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Jadi untuk itu majlis mempersilakan Puan Rosliza, dipersilakan. Alhamdulillah, syukur ya majlis kita telah berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih kepada pengacara majlis Cikgu Muhammad Khairuddin, yang berusaha Encik Ahmad Badrul Amin bin Muhammad Saiban, Guru Besar SK Jaran Batu 20, yang berusaha Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Kuala Selangor, Tuan Haji Zulkifli bin Ismail, Penolong Pegawai PPD Unit Pendidikan Khas, Barisan Pentadbir SK Jaran Batu 20, Puan Nurhaida Ismail, PK Pendidikan Khas SK Jaran Batu 20, Penolong Kanan dan Penyelaras PPKI Daerah Kuala Selangor serta guru-guru PPKI yang disayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, Alhamdulillah kerana pada pagi Jumaat yang mulia ini kita telah sama-sama mendengar dan mempelajari dua kaedah berkaitan teknik penyampaian, pengajaran dan pembelajaran, iaitu daripada penceramah kita yang pertama, Cikgu Nuraini binti Abdul Khalif, PDPR secara PowerPoint, dan yang kedua aplikasi TikTok daripada Ustazah Nurliana binti Rosli. Alhamdulillah ya, dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kualiti guru itu sendiri dalam kaedah penyampaian dan yang kedua dan yang paling penting, apa sahaja yang kita buat ini adalah dengan tujuan dan memberi kesan kepada murid berkeperluan khas. Kita kena sentiasa ingat bahawa apa sahaja yang kita lakukan itu akhirnya akan kembali kepada kemenjadian murid berkeperluan khas. Okey ya. Kita perlu seperti mana yang disampaikan oleh Puan Timbalan kita tadi, bahawa kita perlu meningkatkan kualiti diri kita dahulu sebagai seorang guru, baru kita boleh dapat memberikan kualiti pendidikan yang terbaik kepada murid berkeperluan khas secara norma baharu, iaitu secara PDPR, dalam talian, luar talian dan secara gabungan. Saya berharap semua guru-guru PPKI telah memperhalusi dan memahirkan diri dalam 3 kaedah pengajaran ini. Saya juga amat bersetuju dengan amanat yang disampaikan oleh Encik Tauhid, yang itu sebagai seorang pendidik kita haruslah bergerak dengan pantas
ya, bergerak dengan pantas kerana zaman telah berubah dan kita tidak boleh berada di takuk yang lama, yang itu statik dengan kaedah penyampaian yang begitu sahaja. Jadi kita harus kreatif dan inovatif, membaiki diri kita sendiri dan sentiasa mempelajari teknik-teknik penyampaian yang terbaru yang murid-murid kita suka. Sebagaimana yang kita faham, murid-murid kita ini amat suka kepada sesuatu yang secara visual. Jadi kita berikan yang terbaik kepada mereka. Okey, semoga ya dengan kesungguhan guru-guru PPKI dan motivasi yang tinggi yang diberikan oleh pentadbir, terutama guru besar, pengetua, begitu juga ya, yang rapat dengan guru-guru pendidikan khas ini adalah penolong kanan pendidikan khas. Oleh itu saya berasa sangat berterima kasih kepada penolong-penolong kanan, penyelaras PPKI yang mempunyai inisiatif dan kreativiti yang tinggi untuk memberikan motivasi kepada guru-guru pendidikan khas ya melalui kunjung kasih PPKI yang dilaksanakan oleh sektor pembelajaran telah menjemput ya kami untuk masuk di dalam kunjung kasih itu, dan saya lihat ramai di kalangan guru-guru kita pendidikan khas kreatif ya, membina slide yang cantik, yang mewarna-warni, menggunakan kaedah YouTube dan sebagainya. Ya, tahniah saya ucapkan kepada semua guru-guru yang telah memberikan komitmen yang sangat bagus ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Encik Muhammad Tauhid yang sudi hadir dan memberi sokongan ya, memberikan sokongan yang penuh kepada guru-guru pendidikan khas supaya sama-sama ya dapat berada di dalam sentiasa berada dalam kelompok yang guru-guru yang berkualiti ya, dapat memberikan yang terbaik kepada murid pendidikan khas. Walaupun kategori murid pendidikan khas melalui kunjung kasih kita telah melihat bagaimana guru-guru ini mendepani cabaran ya mengajar murid-murid pendidikan khas yang secara talian, selalunya secara bersemuka. Dan daripada situ kita dapat lihat bahawa murid berkeperluan khas juga berkemampuan ya, berkemampuan. Perkataan itu harus kita ingat bahawa murid berkeperluan khas ini sebenarnya mempunyai potensi diri yang sangat kuat yang di luar jangkaan kita sebenarnya. Jadi saya harap guru-guru pendidikan khas tidak melimitkan ya, tidak melimitkan kemampuan murid-murid kita dengan tidak memberi ya, dengan tidak memberi sesuatu yang baik, sesuatu yang terkini dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran murid-murid pendidikan khas. InsyaAllah ya, akhir kata saya bersama dengan rakan sejawat saya Tuan Haji Zulkifli akan terus ya menggalakkan ya sekolah-sekolah lain untuk bersama-sama ya berkongsi ilmu. Mesti ada ya, saya tahu mesti ada di kalangan guru-guru pendidikan khas daripada sekolah-sekolah lain. Kita ada 21 program pendidikan khas di dalam daerah Kuala Selangor ini, dan saya rasa ada lagi lebih ramai guru-guru yang sebenarnya berkualiti ya dan berkemampuan untuk kita sama-sama sharing ilmu ini supaya akhirnya apa yang kita buat ini adalah akan dapat dilihat kepada kemenjadian MBK kita pada suatu hari nanti, insyaAllah. Okey, sekian saja daripada saya dan saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada penganjur sekolah SK Jeram Batu 20, tahniah ya Encik Ahmad Badrul, dan tahniah kepada semua penceramah dan kepada semua tim PPKI. Semoga ikatan kuat kita ini akan memberikan satu impak yang sangat bagus pada murid berkeperluan khas. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Puan Rosliza Rosli, Pegawai Pendidikan Khas PPD Kuala Selangor atas sedikit rumusan kita pada pagi ini, dan juga amanat kepada kita agar kita lebih cuba meningkatkan penyampaian PDPR di masa akan datang, insya-Allah. Yang utamanya sekarang ni adalah capaian ataupun input yang diterima oleh murid, insya-Allah. Majlis rasa bersyukur atas kehadiran semua hadirin
untuk jam 11.37 pagi ini lebih kurang masih ada lagi 92 ucapan tahniah kepada semua kerana masih lagi berjaya bersama kita. Alhamdulillah majlis merakamkan ribuan terima kasih dan sekalong penghargaan sekali lagi buat semua. Pada kiranya majlis kita akan berakhir, untuk itu ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung sepanjang program ini berlangsung, dan ampun dan maaf juga daripada saya semasa sepanjang mengendalikan majlis ini mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa ataupun ada tetamu-tetamu kehormat yang saya tidak perasan hadir dalam pagi ini yang saya terlepas pandang untuk ucapkan selamat datang. Dan sekali lagi terima kasih kepada timbalan kita Encik Tauhid, kepada Tuan Haji Zul, Puan Rosliza dan barisan penolong kanan atas kesudian hadir pada pagi ini. Ucapan terima kasih juga kepada semua guru-guru. Kita sudahi majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillah. Baik, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih hadir pada pagi ini. Terima kasih kepada kedua-dua orang penceramah, Ustazah Liana, Cikgu Aini dan semua hadirin hadirat. InsyaAllah mungkin satu hari nanti jika negara kita telah tamat pandemik, kita mungkin dapat bersua muka walaupun memakan masa yang agak lama lagi lah. Jadi ikut mesej ni kata baik, ucapan tahniah lagi sekali lagi kepada penceramah, ramai yang mengucapkan tahniah. Jadi kita sudahilah majlis kita pada pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan GB, Cikgu Ahmad Badrul Amin. Terima kasih Puan PD, Puan Selma, Puan Rosliza. Terima kasih Puan Haida. Terima kasih. Jumpa lagi semua insyaAllah. Selamat dalam perjalanan Cikgu. Sama deh, terima kasih juga. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Nurlila. Terima kasih Cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu Nazir. Terima kasih Cikgu Nazir. Terima kasih Puan Nazlina. Puan Masni. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Puan Masni hadir. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Puan Juana sudah hadir. Puan Nazlina. Okey, terima kasih semua. Kak Jo. Ya. Terima kasih. Sama-sama Kak. Aduh. Ada pola ya Kak Ida lepas ni? Apa penyampaian kuam? Ah? Penyampaian kuam. Ada penyampaian. Ada punten. Penyampaian kuam. Oh, okey.